Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat, para penonton, para pendengar, para pengikut, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita. Pada pagi ini dalam siri ceramah khas Yayasan Ta'lim, ceramah khas bulanan mingguan, kita bawakan satu topik yang jarang dibincangkan, tapi ini adalah penting seperti yang kita akan nyatakan sekejap lagi, iaitulah berkaitan dengan hubungan sains dan juga agama. Ya, kita science and religion, friend or foe, ya, sekutu atau seteru. Jadi ini adalah isu yang menarik untuk diperbahaskan, ya, untuk diperbincangkan. Tapi dalam tempoh yang terhad ini tidaklah kita bertujuan nak masuk secara mendalam, tapi kita hanyalah nak ambil secara sepintas lalu a glimpse on the relationship between Islam and science. Satu sekilas pandang kita kata, ya, supaya kita ada maklumat dan kita ada tapak untuk menghadapi syubhat-syubhat yang berkait rapat dengan isu ini. Okay. So, hubungan di antara agama dan sains ini sebenarnya adalah isu yang kita boleh kata adalah kerusi panas, ya, hot seat dalam dunia akademia. Itulah, dia adalah perdebatan yang sentiasa berlaku, walaupun orang awam mungkin tidak rasa, tetapi benda itu sebenarnya mengelilingi mereka, ya? Dan dia sentiasa bangkit. Ya, ada isu yang evergreen, ya, kita tengok isu teori evolution sampai hari ini di dalam dunia akademik sains. Mereka yang belajar sains dipaksa untuk menelan dan menerima dan bertaklid sebuta-butanya kepada teori-teori yang dianggap bercanggah dengan agama, seperti teori Darwin, ya. Dan mereka yang belajar sains mungkin tidak nampak jalan keluar melainkan dengan cara-cara yang diberi oleh orang barat, bagaimana mereka hendak, how they can reconcile their faith and this kind of theories or scientific theories, okay, hanya mengikut kepada telunjuk dan barat, ya. So hakikatnya, dan lebih-lebih lagi apabila berlakunya after 9/11, the emergence of new atheism, kemunculan new atheism, ya. Golongan new atheism memang macam kita dah biasa bincangkan, kita dah sebutkan dalam siri ceramah khas yang sebelum ini tentang new atheism, bahawa mereka sangat berpaksikan kepada sains, especially scientific theories, modern science, yang mana dapatan-dapatan sains ini dilihat bercanggah dengan ajaran agama, ya. Dan perdebatan ini walaupun dia berasal daripada originated, ya, in Western academia, it has been a main issue in Islamic academia since 19th century, abad ke-19. Kita dapati ulama-ulama Islam mula menceburkan diri seperti Syekh Husin Al-Jisir, kemudian Nadim Al-Jisir, Syekh Mustafa Sabri, ya, dan juga golongan Usraniyin seperti Syekh Muhammad Abduh, Syekh Ridha, Jamaluddin Afghani, ya, Mahmud Shiltud, Mustafa Maraghi, semuanya terlibat dalam wacana ini, dalam dialog dan perdebatan ini, ya. Jadi sebagai seorang Muslim modern, saya punya statement, I argue that we as a modern Muslim should not be far from this discussion, as it always will be stirred around us and may affect our faith, ya. Jadi kalau kita tidak ada
guideline atau kita tidak tahu panduan untuk menghadapi how we can face this kind of we can say as a conflict and how we can reconcile this conflict or how we can harmonize, ya. Jadi kalau kita tidak ada cara atau garis panduan yang sahih, kita akan terumbang ambing dan kita tidak tahu bagaimana cara yang sepatutnya. Ya, so ini pengenalan asalnya. Maknanya benda ni memang ada discussion. Para ulama telah menulis, di antaranya projek yang digagaskan oleh Syekh Husin Al-Jisr dalam kitab dia Al-Husun Al-Hamidiyah dan juga Al-Risalah Al-Hamidiyah. Demikian juga Syekh Mustafa Sabri dalam kitab dia 4 jilid, 4 juzuk, iaitulah Mawqiful Ilmi wal Alam wal Aqli min Rabbil Alamin. Ini antara juhud sama ada, ya. Kita tidak kata usaha mereka itu sempurna, ada bahagian yang kita kritik, ada kita setuju, kita tak, tapi nak puannya kata begitu dahsyat. Bahkan Al-Hajjawi juga dalam kitab dia At-Ta'adhulul Matin, dan beliau menegaskan pentingnya umat Islam, ulama muslimin menceburkan diri mereka dalam isu ini, ya. Dan kita dapati usaha ini kemudiannya usaha untuk menjelaskan masalah ini dan bahkan menyelesaikan isu ini. Yang terbesarnya dilakukan ialah gagasan Ismail Al-Faruqi, Syekh Ismail Al-Faruqi melalui dia punya Islamization of Knowledge, ya, ataupun Islamization of Human Knowledge or Islamization of Modern Human Knowledge, ya. Jadi yang mana gagasan ini telah kita di Malaysia, alhamdulillah, kita mengecapi awal hasilnya, ya, dengan tertubuhnya IUM, dengan adanya USIM, dengan adanya, ya. Jadi kita, alhamdulillah, kita di sekolah-sekolah bila kita belajar sains darjah 1 sampailah tingkatan 5, tidak ada kita dengar teori evolusi dalam pendidikan sains kita, ya. Ini semua adalah di antara nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada orang Malaysia. Tapi budak Melayu ini, anak orang Islam ini, dia tidak akan kekal di Malaysia ini. Dia mungkin lepas tu akan further he or study to abroad. Dia akan pergi belajar di United States, dia akan pergi ke United Kingdom, dia mungkin pergi ke mana sahaja negara-negara lain yang akan mendedahkan dia kepada teori-teori yang mana pada peringkat inilah dia mungkin akan dididik untuk menjadi physicist ataupun menjadi seorang doktor, seorang saintis, ya. Jadi dia akan berhadapan. Kalau kita tidak berikan dia garis panduan yang nyata, dan kita tengok baru ni, dalam minggu ni, beberapa hari lepas saja, berlaku perdebatan macam mana seorang pakar perubatan ke apa tak tahulah mempertikaikan tentang masalah khitan inas, khitan perempuan, ya. Jadi ini contoh bagaimana mereka ini tidak ada ketahuan hala dalam, bahkan pertama sekali tentulah kita tidak anggap semua doktor itu saintis, ya. Bahkan tidak semua saintis memahami sains. Saintis adalah orang yang mempraktikkan sains, belum tentu dia faham sains. Macam kita kata pemandu kereta ialah orang yang buat kereta, tapi belum tentu dia boleh repair kereta, ya. Yang memahami sains ini adalah philosophers of science, ahli falsafah sains. Mereka yang faham the nature of science, the structure of science, what is the structure of the scientific method. Ini semua adalah bukan bidang saintis, ini bidang philosopher of science, ya. Jadi kita jadi saintis memang selalu akan memberi masalah kepada isu ini. Problem of statement kita di sini ialah kita ada scientific theories ataupun fakta sains, sama ada teori sains atau fakta sains. Fakta sains kita akan faham apa dia fakta sains, ya. Yang kelihatannya yang bercanggah, contradict to religious beliefs. Example-nya macam kita kata
Dan ini akan membangkitkan persoalan sama ada sains dan agama boleh wujud bersama-sama. Maksudnya, bolehkah seorang itu percaya dengan kajian sains dan dalam masa yang sama dia percaya dengan agama, atau dia kena ambil salah satu? Kalau saya orang yang percaya agama, saya tak boleh percaya sains, saya tak boleh pergi jumpa doktor, saya tak boleh ambil ubat-ubatan, saya tak boleh percaya kepada apapun sains, dapatan sains, ya. Tapi kita tak kata orang yang anti sains, ya. Kalau saya ni orang agama, maka saya kena anti sains. Anti sains bukan bermakna dia anti teknologi. Kita akan terangkan. Setengah orang dia tak dapat bezakan di antara sains dengan teknologi. Ya. Teknologi semua orang boleh pakai. Tapi ya, yang isunya adalah sains yang berada di belakang teknologi itu. Sebagai contoh yang paling nyata ialah percanggahan di antara teori evolusi dan penceritaan wahyu tentang kejadian manusia. Ya. Jadi adakah based on this theory, evolution theory, Darwinian evolution theory, we can conclude that science and religion are incompatible, or they are in the conflict state. Adakah kita boleh buat satu kesimpulan umum begitu, ya? Dan hakikatnya, benda yang kita kena sedar, apa yang kita hadapi hari ini ialah tidak jauh daripada apa yang telah dihadapi oleh ulama-ulama Islam terdahulu kala. Ya, ulama Islam dahulu kala mereka berhadapan dengan persoalan yang lebih kurang sama, iaitu persoalan reason and revelation satu ketika dahulu, akal dengan nakal. Ya, inilah nanti kita akan sebut macam mana kita boleh ambil faedah daripada perjuangan ulama-ulama salaf dalam menghadapi isu ini. Ya. For that, we need comprehensive guidelines to define the relationship between the two domains, the two major streams. Jadi kita kena ada satu garis panduan untuk memberikan definisi berkaitan hubungan di antara dua ini. Are they friends or are they foes? Adakah mereka ni adalah sahabat, sekutu ataupun seteru? Hari inilah kita kena jelaskan supaya tidak timbul kekeliruan, ya, bahawa Islam ini adalah anti ilmu, Islam ni anti kemajuan, Islam ni anti sikit. Ini semua tuduhan datang. Ya, tuduhan datang. Jadi kita tengok bila Taliban mengharamkan orang perempuan pergi universiti. Ya. Kita tak nafikan dalam sistem universiti yang diaplikasi, yang dicedok, diciplak bulat-bulat daripada orang barat, mestilah ada unsur-unsur pencanggahan dengan Islam. Tapi adakah caranya dengan kita menghalang orang perempuan pergi ke universiti, atau kita ambil pendekatan yang dibuat oleh orang Salafi, Taliban, Asy'ariyah, Maturidiyah? Kita tengok orang Salafi dia tahu kata universiti ni sistem ada yang pincang, maka dia buat universiti dia dengan sistem dia. Macam di Saudi Arabia kita ada Jami'ah Amirah Nurah sebagai misal, kan? Jadi menyelesaikan banyak isu, kan? Dengan kita mewujudkan sistem kita sendiri, konflik itu boleh diselesaikan kerana isunya bukan pada universiti, bukan pada perempuan belajar, daripada apa yang ada di dalam itu. Yang benda tu boleh ditukar, bukan dengan cara kita menghalang. Persoalan yang timbul daripada kajian ini adalah apakah itu sains, apakah itu agama. Ini kita kena tahu sains itu apa, agama itu apa. Kalau kita boleh tahu, kan, tang mana dia bercanggah, tang mana dia bertembung, tang mana dia bersahabat. Adakah di sana percanggahan yang hakiki atau dia hanya orang sangka? The nature of the conflict, the nature of the contradiction. Is it a real conflict, a real contradiction that cannot be reconciled, or
they are uh, apa nama, kita kata possibility for reconciliation, apa ni, peluang untuk didamaikan. Jadi macam mana kalau betul ada contradiction, ya, macam mana kita boleh damaikan contradiction ini? Maka tujuan yang kita nak bincang secara ringkas, kita nak tahu apa dia definition, konsep sains, definition, konsep agama, mengenal pasti tabiat, nature, kontradiksi antara sains dengan agama, ya. Lalu kita meletakkan satu formula yang tepat untuk mengharmonikan di antara contradiction ini berdasarkan ajaran Islam dan falsafah Islam. Baik, kita terus pergi kepada isunya. What is science? Ini adalah orang saintis, dia mungkin tak pernah terfikir. Kalau 30 tahun dia jadi doktor, 50 tahun dia kerja sebagai doktor, mungkin dia tak pernah pun terfikir apa dia sains. Sebab benda-benda macam ini hanya dipikir oleh ahli falsafah. Kita hidup dalam masa, kita tahu pukul 6 pagi bangkit, mayang subuh, pukul 7 buat apa, sarapan ke, kan, pukul 8 buat apa, mayang duha ke, kan, pukul 10 ikut program ceramah ke. Jadi kita tahu kita buat benda dalam tempoh dan masa. Tapi berapa orang daripada kita yang fikir apa dia masa? Kan? What is time? Kan? What is the nature of time? Is it real? Does time has real existence, or it just only a concept of mind? Persoalan yang macam itu tidak dipikir oleh orang kebanyakan yang mereka adalah pengguna kepada masa. Yang fikir benda-benda macam ni adalah pengkaji, ya, ahli falsafah, yang mana orang tak rasa ada masalah. Sama macam dalam fiqh pun sama lah, kan, ya, orang yang mengaji fiqh atau yang beramal dengan hukum hakam, kadang-kadang mereka dapat dalil okey amal. Tapi ulama usul, fuqaha yang mendalam, yang mengetahui dalil yang lebih banyak, mereka mungkin akan ada persoalan yang mereka akan timbulkan berkaitan dengan satu dalil yang mungkin orang awam yang akan take for granted, yang kita sudah ada dalil, kita amal sudah. Kan? Jadi benda tu sama lah konsep dia, kan. Jadi orang yang saintis belum tentu faham apa itu sains, walaupun dia adalah pengguna sains yang awal, pengguna terawal sains sebelum dia pass kepada orang lain, ya. Tapi sedangkan isu ini adalah isu yang besar, ya. Jadi macam biasalah, pertama sekali, sains ini adalah perkataan yang diambil pada Cynthia, ya, yang mana maksud sains asalnya diterjemah sebagai ilmu, al-ilm. Dia terjemah dalam bahasa Arab sebagai al-ilm, ilmun, ilmu, ya. Dan dalam Islam kita dapati para ahli kalam dan ulama mantik mempunyai problem yang sama, the problem of demarcation, the problem of ta'rif or had, ya, berkenaan dengan haddul ilmi. Berlaku begitu banyak percanggahan di kalangan manatiqah dan ahli kalam, ya. Misalnya kita kata Ar-Razi, Al-Juwaini mengatakan ilmu tidak perlu ditarif, tidak boleh diberikan had, jami' dan mani', ya. Dia benda yang diketahui, maklum, kan. Walaupun kebanyakan ahli mantik kata ilmu itu ialah husulus surah fi dhihni, husulus surati syai' fi dhihni, berlakunya gambaran, pengimejan sesuatu pada akal, kan. Jadi ini adalah secara asalnya perbincangan tentang ilmu yang memang ada dalam Islam. Bila kita bawa isu ini kepada sains, lebih rumit lagi. Kita bila kita melihat kepada istilah, kita kena tahu perkembangan yang berlaku dalam pemikiran masyarakat barat, ya. Kalau zaman barat dahulu, istilah yang dipakai untuk merujuk kepada ilmu ialah falsafah, kan. Falsafah ialah al-hikmah, kan. Jadi ataupun mahabbatul hikmah, mencintai ilmu, mencintai kebijaksanaan.
Jadi kita dapati falsafah dibahagikan pada zaman Aristo kepada falsafah al-ula dan falsafah al-thanawiyah. Falsafah pertama, premier, first principle, dengan secondary, filosofi, falsafah teori dan falsafah praktikal. Ya. Dan kita dapati semua bidang ilmu masuk bawah falsafah. Sehingga ilmu mengurus rumah tangga, ilmu mengurus ternakan, tanaman, semuanya disebut sebagai falsafah. Ya. Kan? Itu adalah istilah yang dipakai pada masa dahulu. Dan kita dapati, adik, kalau dari sudut yang pertama, dari sudut subject matter, ya, sains ilmu pada masa zaman Greek Yunani, subject matternya luas. Ya. Semua benar. Pengetahuan manusia semuanya diletak dikampul dalam satu subjek, dalam satu topik yang besar, namanya falsafah. Ya. Termasuklah yang berkaitan dengan agama. Ya. Tapi bila kita melihat kepada ulama Islam mempunyai cara tersendiri dalam apa yang kita namakan sebagai tasnif al-ilm, tasnif al-ulum, classification of knowledge. Ya. Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ada cara beliau melakukan pengkelasan ilmu, dan apa yang saya nak ringkaskan ialah apa yang disebut oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. Kita boleh kelaskan ilmu itu kepada aqli, milli dan syar'i. Kita tengok Syekhul Islam mengkelaskan ilmu itu kepada aqli, ilmu yang berteraskan kepada akal yang berkongsi antara semua manusia tanpa mengira latar bangsa, agama, akidah, ilmu yang semua manusia share, common. Kerana dia ilmu yang berteraskan kepada logik yang universal logic. Ya. Kemudian kita ada ilmu milli, ilmu yang berkongsi dalam kalangan penganut agama yang ada persamaan, seperti antara agama ahli kitab dengan Islam, Yahudi, Kristian dengan Islam. Kita ada perkongsian ilmu tentang kewujudan Allah, kewujudan Rasul-Rasul, kitab, malaikat, percayaan pada hari akhirat. Ya. Kemudian kita ada ilmu yang disebut sebagai syar'i, ilmu yang hanya khusus kepada orang Islam. Ya, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ya, yang khusus dengan ajaran Islam. Dan setiap ilmu ini kita dapati mempunyai, bila kita kata dia adalah subject matter yang berbeza. Dia ada subject matter yang berbeza. Ya. Dan subject matter ini yang berbeza membawa kepada perbezaan metodologi. Maka metodologi dalam ulum aqliyah tidak sama dalam ulum milliyah. Ya. Dan ulum milliyah tidak sama dengan ulum syar'iyah. Ya. Jadi you berdebat dengan Kristian berkaitan dengan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak you berhujah dengan quote dia punya sumber, Bible masalahnya, beberapa text verses. Ya. Kita kata sah, kaedah itu betul. Pasal keimanan terhadap kedatangan Rasul yang terakhir di akhir zaman ini adalah minal ulum al-milliyah, ulum yang berkongsi antara Islam, Yahudi dengan Kristian. Yang disebut sebagai al-adyanul kitabiyah. Kan? So kita ada metodologi yang berbeza. Tapi bila ulum aqliyah, masalahnya lebih luas. Ya, you tidak boleh menghadkan ulum aqliyah itu kepada pasal apa pelangi itu jadi, pasal ini adalah panah Tuhan. Ya. Pasal apa dalam kitab Muqaddas sebut? Tidak. Ya. Pelangi itu adalah, mengetahui tentang pelangi, dia adalah kejadian tabi'i yang Tuhan telah serahkan kepada penelitian akal manusia untuk mengkaji.
Allah kata afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat. Tuhan hanya suruh tengok, dia tidak cerita terperinci unta tu apa. Itu Tuhan sudah bagi kemampuan kepada akal manusia untuk meneliti, mengkaji. Gunalah. Kan? Ada ulum syar'iyah, ulum yang khusus tentang hukum hakam solat, puasa, zakat. Tidak boleh kita berhujah dengan sains. Contoh macam khitanul inath. Ya? Ini bukan bidang sains, khitanul inath ini adalah bidang ulum syar'iyah. Ya? Ilmu yang berkaitan dengan hukum syarak Islam. Metodologi yang dipakai ialah Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Usul fiqh. Kita tak pakai kajian saintifik dan sebagainya untuk isbat hukum. Ya? Jadi itu kita ada kaedah dia yang terperinci, yang detail yang kita itu kita kena faham perbezaan classification of knowledge. Yang mana classification knowledge ini akan memberikan kita setiap bidang ilmu itu subject matternya yang seterusnya membawa kepada method yang berbeza. Okey. Itu cerita pasal secara umum Islam. Kita ada perbezaan. So bagaimana dengan sains moden? Yang kita maksudkan dengan sains di sini ialah the modern western science. Modern western science. Sains modern barat. Ini yang kita maksudkan dengan sains. Ya, bila kita sebut tentang sains, kita tidak bercakap tentang universal science. Kita bercakap tentang global science. Global science dengan makna sains yang berkembang dalam zaman sekarang. Bukan universal dengan makna ilmu yang kita sebut tadi ulum aqliyah yang berkongsi pada semua manusia yang dibina daripada akal yang universal. Universal logic, universal reason. Bukan. Ya. Kita ada universal dan kita ada global. Global ialah benda yang tersebar. Dulu masa zaman Khulafa' Rashidin, zaman Bani Umayyah, zaman Bani Abbasiyah, global science adalah universal science. Adalah Islamic science. Science yang dibina berteraskan kepada episteme yang bersesuaian dengan Islam. Ya. Walaupun saintis itu mungkin bukan Islam. Ya. Apa nama, Thabit ibn Qurrah kah, Musa ibn Maimun kah, siapakah. Mereka ni mungkin bukan Muslim, tapi epistemologi yang mereka gunakan, world view yang mereka pakai adalah yang selari dengan Islam secara asas, walaupun tidak pada perincian tapi secara asas. Ya. Adapun modern western science yang merupakan global science hari ini, dia adalah satu bentuk sains yang ada dia punya world view yang tersendiri, yang ada dia punya epistemologinya tersendiri, ya, yang tidak nafikan kita kata dalam tu ada dia punya unsur universalnya, tapi dia juga ada unsur-unsur yang bersifat subjektif yang banyak. Ya, ini kita akan lihat kenyataan-kenyataan nanti. Ya. Jadi yang pertama sekali dalam tradisi moden barat hari ini, sains itu pertama sekali mereka hadkan kepada the study of nature. Itu pertama sekali. Dari segi subject matter, mereka menghadkan kajian itu kepada nature. Maka pendekatan yang mereka gunakan ialah pendekatan yang disebut sebagai methodological naturalism. Okey. Apa dia? Kita kena faham kenapa mereka menghadkan sains kepada nature, kepada fizik. Kerana bagi mereka, bukan kerana mereka melihat akal tidak ada keupayaan untuk mencapai benda yang metafizik. Kerana mereka tidak percaya kepada metafizik. Itu masalah. Kenapa mereka tidak jadikan agama sebagai
Sains. Jadi bagi mereka agama bukan ilmu. Agama adalah apa dia kalau pebuh ni pun dia panggil human science, not a nature science. Human science maknanya dia adalah benda yang dihasilkan ataupun diperlukan oleh manusia. Tapi dia bukan bersifat realiti. Dia bersifat subjektif. Dia bersifat relatif. Ya. Dia tidak bersifat objektif. Yang objektif ni yang betul-betul dinamakan sebagai ilmu secara mutlak ialah the study of nature, study of physics. Ya. Yang ni sahaja yang kita boleh tahu hakikatnya. Jadi sebab itu mereka hadkan subjek matter science itu kepada study of nature. Bukan kerana mereka mengakui di sana ada perbezaan metodologi dan sebagainya, tapi kerana mereka memang tidak percaya, dibina di atas fahaman modern western materialism, fahaman barat modern tentang material, tentang kebendaan. Ya, bahawa apa yang kita nampak sekarang, apa yang kita boleh rasai sekarang, itu sahajalah yang ada. Dia beza. Orang percaya bahawa setiap benda yang wujud itu boleh dicapai oleh panca indera, dengan apa yang boleh dicapai oleh panca indera sekarang itu sahajalah yang wujud. Ya. Ini kalau kita nak bahas lagi panjanglah. Kita dah sentuh dulu sikit masa kita bincang pasal epistemologi Islam, ya. Dalam ceramah khas juga dulu. Ya. Baik. Adapun metod yang mereka gunakan, tentulah biasanya kita semua tahu bahawa scientific method ini based on mainly on physical observations. Ya. Ini yang tapi kita kena ingat, ya, sains hari ini dia tidak define, tidak didefinisikan based on subject matter anymore. But the crucial part that determine something as scientific or non-scientific or unscientific is the method that been used, cara penggunaan. Ya. Jadi apa yang boleh tertakluk kepada method, cara yang dibawa, iaitulah methodological naturalism, yang hanya berpaksikan kepada apa yang boleh dicapai oleh panca indera manusia semata-mata, berdasarkan kajian langsung manusia sahaja. Jadi dalam metod sains yang moden, mereka menolak kaedah pemerolehan ilmu menerusi khabar sebagai misal. Perkhabaran, wahyu. Ya. Dan mereka menolak pemerolehan ilmu menerusi apa yang kita sebut sebagai daruriyat aqliyah, ataupun faksi, ataupun kaedah-kaedah asas akal, seperti causation, ya. Maksudnya mereka kembalikan semua itu kepada, semuanya tertakluk kepada kritikan dan keraguan. Okey. Kita tidak menafikan sumber badahiyat akal ialah tajribah hissiyah. Betul-betul. Ya. Tapi bila mereka menjadikan semua benda itu sebagai tempat untuk kita boleh ragui dan kita boleh pertikaikan. Boleh tengok David Hume pertikai tentang causation, lalu menimbulkan masalah problem of empirical, ya. Jadi itu perkara yang sebenarnya itu di antara defend ataupun bantahan yang dipakai untuk menjawab David Hume ialah kita tidak mempersoalkan undang-undang law. Kita tidak mempersoalkan benda yang darurat akliyah, ya. Benda yang mana di atasnya dibina ilmu, ulum badahiyah. Pada dalam Islam kita ada
anwa' jenis-jenis ilmu itu ada ulum yang dipanggil ulum daruriyah. Ilmu yang pasti yang tidak berhajat kepada pembuktian. Bukan dia tak boleh dibuktikan, tapi dia tidak berhajat kepada pembuktian. Dia adalah tapak kepada ilmu yang lain. Dan kita ada ulum nazariyah. Ulum nazariyah ni lah yang berpijak kepada ulum daruriyah. Tapi sains barat ini tidak mengiktiraf benda ini. Bagi mereka semua benda nazariyah. Ya, semua benda adalah terdedah kepada kajian secara empirik, secara direct observation. Jadi kalau tidak dapat dibuktikan dengan cara itu, maka dianggap sebagai tidak saintifik. Contoh, mereka yang petikaikan khitanul inas, itu tak ada benefit. Tak ada benefit di sini. Adakah sebenarnya dia ada hak untuk mengatakan tidak ada benefit? Sebenarnya kalau dia, tapi masalah ni ada ni masalah saintis, the problem of scientists. Apabila mereka jahil tentang sains, nature of science, tabiat sains, saintis tidak ada hak untuk berkata saya pasti benda ni tak ada manfaat. Selama mana metod dia adalah metod yang dia pakai itu adalah secara natural, methodological naturalism. Sebab dia hanya boleh menyatakan apa yang dia nampak depan mata dia. Dia tidak tahu yang di sebalik itu. Sedangkan untuk mengisbatkan sesuatu itu ada manfaat, tidak ada manfaat, tidak terhad kepada kajian ma'mal semata-mata. Kan? Boleh jadi manfaat satu perkara adalah secara metafizik. Ya? Bila kita buat sesuatu, contoh, apa manfaat Nabi Ibrahim diperintah sembelih anak dia? Okay. Ini adalah persoalan akidah yang akan balik kepada isu masalah tahsin wa taqbih aqliyain. Ya. Ini persoalannya totally yang kita kata ada kaitan dalam masalah ini, tapi dia inilah benda yang kita kena, nanti kita akan bagi tahu kenapa, apa cara kita nak mengembalikan sains barat itu kepada Islam. Ya. Dia tidak ada hak untuk kata begitu. Kerana ilmu sumbernya bukan satu. So kita dapati bahawa sekarang ini sains barat dia menghadkan sumber ilmu itu kepada satu sumber saja. Kepada satu metodologi. Ya? Tak kiralah benda itu adalah berkaitan dengan ketuhanan ke, berkaitan dengan sosial ke, berkaitan dengan psikologi ke. Psikologi barat sebagai misal. Juga ada masalah yang besar. Mungkin lepas ni kita akan bincang masalah psikologi. Psikologi barat apa? Masalah yang cukup besar. Ya. Kena baca buku Profesor Malik Badri. Kalau psikologi ni mungkin Ustaz Yunus boleh buat lah. Ustaz Yunus. Walaupun kami semua belajar psikologi, tapi ya kan. Ustaz Yunus dia ada expert sikit dalam bab. Jadi maknanya masalah apa nama method, scientific method yang dipakai oleh barat untuk determine something as scientific ada sangat bermasalah kerana dia menghadkan satu. Ya. So dia tidak ambil kira tentang kewujudan roh sebagai misalnya. Ya, dalam mengkaji manusia dia mengabaikan sisi ruh. Ya. Dia mengabaikan sisi iman, sisi jiwa. Ya. Konsep apa nama spiritual. Sekarang ni orang semua cerita pasal mental well-being, mental health. Tapi dia pun tidak ada kaitan dengan spiritual health.
Tidak ada. Ya? Mereka tidak bincang tentang spiritual well-being. Tidak ada. Kan? Dia tidak ada bincang pasal mereka tidak percaya kepada kewujudan spirit itu. Ruh. Kan? Dan mental tu pun mereka hanya hadkan mental itu kepada otak. Bukan macam kita faham. Kan? Kesihatan otak. Jadi apa benda pun cara dia ialah semata-mata dengan medication. Kalau you tekan sebab you ni, okay, you buat je benda tu. Saya tertekan sebab saya tak dapat nak tukar jantina. Jadi saya jadi masalah. Jadi kaunseling di barat, apa yang mereka akan buat kalau orang yang jadi LGBT ni datang, budak kecil, mungkin budak sekolah. Kenapa awak tertekan? Kenapa awak begini? Budak tu tak tahu apa pun. Dia pun, mungkin awak sebenarnya lebih cenderung nak jadi wanita kak? Cewa. Dia bagi. Dia sebenarnya yang racun budak. Budak tak tahu apa. Yang semualah saya suka masak, saya suka apa. Suka masak tak pernah jadi perempuan. Tidak. Kan? Cikgu tengok kamu ni lebih suka berkawan dengan orang perempuan. Kamu tak jadi perempuan kan? Dia kan? Bukan mesti macam itu. Banyak faktor lain lagi. Dah dia brainwash budak tu, betul dia pun panggil mak pak. Sebenarnya anak encik ni ada masalah. Dia sebenarnya jiwa dia tidak lagi seorang lelaki, dia jadi perempuan. So, saya nasihat saya, benarkan dia buat apa? Pembedahan jantina. Ini sedang berlaku di barat. Ini yang sedang berlaku. Contoh nyata depan mata kita hari ini. Kalau kita biarkan makcik yang lawan khitanul inas ini, lama kelamaan dia akan bawa main pemikiran ini. Bukan mesti dia lah, tapi benda tu akan datang kepada kita. Ya? Kalau kita biarkan this kind of methodology, this kind of method, menguasai kita. Okay? Jadi method yang dipakai itu sangat apa kita sebut sebagai berpijak kepada reductionism. Terlalu reduction kepada satu benda sahaja, kepada sehala sahaja. Ya? Dan di antara masalah kita nak definisikan saya adalah problem of demarcation. Bagaimana kita nak membezakan di antara science and pseudoscience. Science pseudoscience. Benda cukup masalah. Ya? Jadi mula-mula kita ada golongan yang disebut sebagai Vienna Circle. Ya? Yang mereka ini terkenal dengan fahaman mereka logical positivism. Yang memang strictly al-wad'iyah al-mantiqiyah. Yang memang strictly hanya percaya kepada benda yang boleh kita nampak, hidu, dengar atau sentuh atau rasa sahaja. Other than that kita tak percaya langsung. Tapi ini tentulah pendekatan yang sangat bahaya yang diakui oleh sains moden, especially dengan penemuan atom dan subatom. Ya, hari ini orang dah percaya tentang kewujudan quarks sebagai misal. Quarks. Ada mana-mana saintis dalam dunia hari ini yang pernah melihat quarks? Tidak ada. Seorang sekok tak ada. Seorang pun tak ada. Tapi dia hanya dipercaya dia itu based on asar, kesan. Ya. Kemudian datang pendekatan yang dibawa oleh Karl Popper. Ya. Yang mana dalam kalangan saintis Arab masyhur pendekatan Karl Popper ini. Falsificationism. Iaitu dia menyatakan satu benda itu saintifik selama mana ia menerima untuk didustakan. Jadi maknanya dia kata sains kita bila buat satu teori, kita mengkaji untuk memalsukan teori itu. Untuk mengkaji sejauh mana teori itu boleh dibatalkan, bukan dibetulkan.
So dia kata kita buat satu hipotesis, kita membuat kajian sampai kita dapat satu bukti yang boleh menyatakan bahawa hipotesis kita itu adalah palsu, tak betul, salah. Maka dengan cara itu semakin lama semakinlah kita dekat dengan kebenaran. Tetapi natijahnya of course bagi mereka bila mereka tengok cadangan yang dibawa oleh Karl Popper ini, dan Karl Popper memang sebut bahawa sains ialah benda yang bersifat dhanni, bersifat subjektif, dia tidak boleh bersifat objektif. Seorang saintis tidak boleh percaya teori yang dia pegang itu adalah mutlak benar. Dia mesti sentiasa yakin bahawa apa yang dia pegang itu adalah bersifat betul, tetapi ada kemungkinan besar akan salah, akan dibuktikan salah. Dia tak boleh yakin 100%. Tidak ada. Dia paling kurang pun dia boleh pergi sampai 70% je. Tak boleh lebih daripada tu. Kan? Dia kena bagi ruang 30% untuk kemungkinan. Supaya dia terus mengkaji tanpa henti untuk sampai dia berjaya membuktikan tidak ada lagi jalan untuk menyatakan kajiannya itu adalah salah. Kemudian datang Thomas Kuhn, ya, dengan teori paradigma dia, paradigms, ya, di paradigms, ya. Dan Thomas Kuhn telah membuka ruang kepada scientific relativism yang sangat luas, ya. Walaupun Lakatos cuba untuk control the damage, tapi yalah, apa yang Lakatos buat itu hakikatnya juga membuka ruang kepada sudut sains, ya. Jadi dia kata sebenarnya sains ni mula-mula kita ada satu masalah, dia kata problem, and then orang di zaman yang berlaku masalah itu, dia dengan apa yang dia ada dia kaji. Contoh kajian tentang geocentrism, bahawa bumi adalah pusat universe, matahari keliling bumi. Dia kata ini adalah benda yang wajar untuk dipegang pada masa awal. Dia kata mungkin makan masa beratus tahun satu teori itu dianggap benar, sehinggalah lama kelamaan akan menzahirkan banyak anomalis, banyak keganjilan yang tak dapat nak dijelaskan, ya? Maka saintis akan berusaha untuk mencari penyelesaian, nak menjawab keganjilan ini. Sampai satu tempoh, satu keadaan, keganjilan ini tidak lagi boleh diselesaikan dengan teori yang ada. Maka ketika itu, satu teori baru perlu dicari. Yang teori itu adalah paradigma baru. Akhirnya, dia akan berlaku apa disebut sebagai scientific revolution. Revolusi sains. Datang teori baru yang akan tukar, ganti teori lama. Geocentrism ditukar dengan heliocentrism, bahawa matahari adalah pusat. Dan teori ini akan menjadi dasar pula kepada kajian yang datang selepas itu. Dia kata, hakikatnya kalau kita tengok apa yang dibawa oleh Werner Searle, Popper dan juga Kuhn, dia bukanlah pendekatan yang berbeza, tapi bagi Ana lah, dia adalah satu elaboration yang lebih. Dia tidak bercanggah. Okay? Kerana akhirnya ketiga-tiga pendekatan ini menyatakan bahawa sains adalah bersifat relatif, bersifat dhanni, dan dia bukan sesuatu yang meyakinkan, bukan satu yang qat'i. Dia bukan satu yang qat'i selama mana dia adalah perkara yang berkaitan dengan kemampuan manusia. Manusia tidak boleh mencapai hakikat realiti dengan semata-mata akalnya sahaja. Sebab itu Ibn Qayyim rahimahullah letakkan konsep bahawa qat'i itu ialah apabila bercantum semua sumber ilmu menegaskan satu perkara. Akal, wahyu dan
hawas. Ya, bila tiga-tiga ni bercantum, bersetuju atas satu perkara, barulah benda tu qat'i. Kalau dia hanyalah hawas sahaja, kan, contoh, kita bubur straw dalam ayak, okay, kita nampak straw tu bengkok. Ini adalah hawas, panca indera nampak macam itu. Tapi adakah pandangan panca indera ni disokong oleh akal, logik akal? Tidak. Logik akal kata, tadi kan straw ni lurus sebelum kau masukkan dalam air. Kemudian air tidak boleh memotong straw. Kan? Buktinya kalau kau celup jari kau sendiri, ya, ataupun engkau keluarkan balik straw tu nanti, kau nampak dia lurus. Kan? Jadi di sini ada illusion. Jadi di sini bila hawas perseorangan, dia mungkin tersalah. Tidak disokong oleh akal. Akal keseorangan pun boleh jadi salah. Kan? Qiyas yang hanya dipanggil apa? Dipanggil imkan zihni. Imkan zihni. Tidak mestinya betul. Kemungkinan. Boleh tak wali ni Tuhan bagi dia angkat pedang berat 30 kilo? Sebelah tangan saja, angkat pedang 100 kilo, 1000 kilo. Kan lebih berat daripada dia sendiri. Boleh tak? Akal. Hidup main lagu tu memanglah, tapi benda tu tak, realiti tidak berlaku macam itu. Alam Tuhan tidak jadikan macam itu. Bahkan bila kita nilai balik dengan realiti, nilai balik dengan wahyu, apa yang disebut tu mustahil. Kerana itu sunnatullah bukan macam itu. Kan? Sunnatullah bukan macam itu. Kan? Jadi ini adalah kita kata qat'i dhanni. Jadi bila sains itu hanya berteraskan kepada human observation, maka dia memang tidak akan menjadi qat'i. Kerana kita akan beritahu nanti, sains bukan sekadar melibatkan apa yang ada depan mata, apa yang boleh rasa dipegang. Dia melibatkan kesimpulan di sebalik itu. Itu adalah sains. Ya? Itu adalah sains. Sains bukannya you nampak okey matahari berjalan timur barat. Itu bukan sains. Itu observation. Tapi sains ialah apakah teori yang you dapat hasilkan daripada pemerhatian you daripada matahari jalan timur barat tu, apa teori yang you dapat hasilkan? Dan teori itu bersifat metafisik. Okey? Dan macam yang Popper sebut, kalau kita dulu masa awal-awal Roger Bacon, ya, mewujudkan konsep saintifik moden, memang Roger Bacon kata bila seorang saintis nak observe something, dia tidak boleh ada pre-assumption. Tidak boleh ada sangkaan awal. Tetapi ini telah disanggah kemudiannya oleh P. Medawa bila dia mengatakan sebagai seorang doktor, kalau saya tidak boleh buat sebarang assumption berkenaan pesakit saya. Maknanya you bayangkan kalau you sakit kepala sikit pun, doktor suruh masuk CT scan. Mampu kan? Ambil doktor rasa sesemar, lemah badan, bagi ubat sikit Panadol. Doktor kata I cannot make any pre-assumption. You must undergo a thorough medical check-ups. Jenuh beratok orang kat CT scan tu. Habis tak? Kan? Kalau doktor tak boleh buat pre-assumption. Kan? Jadi maknanya dalam sains mesti ada pre-assumption. So pre-assumption ni adalah andaian lebih awal. Berdasarkan pengalaman terdahulu, berdasarkan experience yang akhirnya Thomas pun namakan sebagai paradigms, hakikatnya. Ya?
atau kemudiannya Michel Foucault namakan sebagai episteme, ya. Yang akhirnya kita namakan dia sebagai world view, sudut pandang yang lebih luas lagi, dia adalah world view, ya. Epistemologi, ya. Kemudian kita akan terhasil daripada itu fakta dan teori, facts and theories. Tetapi kita kena ingat, facts and theories, fakta yang banyak membentuk teori sains itu ialah philosophical facts, bukannya kita panggil sebagai observable facts. Jadi kita sebut tadi, sains ialah bukan tentang, ya, misalan mudah kita kata, kalau saya masukkan pensil atau pen dalam kotak pensil, itu kita tutup, kita tinggal. Okay. Yang kita observe ialah kita masuk awal. Macam mana kita boleh tahu bila kita main pula dalam bilik kita, kita masih yakin atau kita masih menyangka bahawa dalam kotak pensil tu ada pen. Itu dibina di atas teori causation atau apa semua. Selama mana tidak ada tanda-tanda ada orang yang ubah dan sebagainya. Ya. Jadi, ya. So, hakikatnya pengetahuan kita bahawa dalam kotak pensil itu ada pen berdasarkan sangkaan kita lepas bahawa tadi saya masukkan pen dalam kotak ni dan saya masuk ke bilik ni, kotak ni masih lagi dalam keadaan yang macam itu. Walaupun dari segi kemungkinan, ada kemungkinan tak sebenarnya tadi masa lepas kita keluar daripada bilik itu, sebenarnya ada pencuri kebenaran yang begitu handal, yang begitu hebat, masuk, dia ambil pen tu dan dia ubah, dia letak balik macam yang kita letak awal. Dan kita tak perasan. Of course, kemungkinan tu ada. Kan? Okay? The facts are the product of a thinking mind. Siapa dia lari tu? Kita kena faham tentang fakta sains apa dia. Facts are the product of a thinking mind encountering external evidence and therefore contain both that evidence and the mental framework by means of which it has been apprehended and through which it is articulated. So, fakta sains itu sendiri bukan fakta yang bersifat confirm 100%. Even you say the facts, no. Ya, fakta sains itu ada ruang untuk dikaji semula, ada ruang untuk kita, dia adalah niat. Macam dalam Islam kita ada ilmu fiqh, ya, ilmu fiqh yang berlaku padanya ijtihad, ya, yang ini yang ulama Islam selalu sebut dia adalah zanniyat, ya, zanniyat, ya, yang Imam Syafi'i kata qauli shawab yahtamilul khata' wa qaulu mukhalifi khata' yahtamilus shawab. Pendapat aku betul, ada kemungkinan salah. Pendapat lawan aku salah, ada kemungkinan betul. Islam sudah mengajak benda ini. Bukan dalam hal ehwal dunia, dalam hal ehwal akhirat. Ya, maknanya dalam beribadat kepada Allah Ta'ala, as long as hukum hakam fiqh yang amaliyat ini, kita yang istinbat berdasarkan kekuatan akal kita sendiri, kekuatan akal seorang mujtahid, maka dia tidak akan mencapai derajat qat'i. Kan? Yang qat'i itu bila dia adalah maklumat yang nyata sarih daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Itu qat'i. Kan? Itu dibincangkan dalam ilmu usul fiqh. Itu kita kata kita kena ambil istifadah, nanti kita akan sebut. Tadi pernyataan Mel Thompson, seorang ahli falsafah. Sekarang kita tengok Mark Harris, seorang ahli falsafah dan seorang saintis. Our physics is done within a wider matrix of basic metaphysical beliefs, which because of their worldview character, sebab dia adalah worldview. Worldview ni adalah benda yang tersemat dalam you punya minda, mindset.
Dia dipengaruhi oleh you punya akidah, you punya uruf setempat, kepercayaan orang ramai sekeliling you yang sudah menerima benda tersebut. So itu dipanggil worldview. Ya? Mungkin kita perlu ada diskusi khas tentang worldview, ya? Untuk faham masalah worldview ini. Ya? Because of their worldview character, metaphysical belief yang menjadi dasar kepada kajian fizik ini, kajian sains ini, kata Mark Harris, disebabkan dia bersifat worldview, we often take for granted and can't test empirically. Dengan kata lain, scientifically. Even if we are conscious of them, these beliefs inform the ways that we interpret our science conceptually. Ya? Jadi nampak, kita ada fakta, observable facts depan mata kita. Tetapi the philosophical facts yang kita akan derive from these observable facts akan dipengaruhi oleh kita punya worldview. Dia kata, sometimes dominating the direction of whole research fields. Bahkan, macam yang Thomas Kuhn kata tadi, paradigma akan memandu kajian. Okay? So, sekarang ni, di antara paradigma yang wujud dalam sains moden ialah teori evolusi Darwin. So, bila datang kajian tentang psikologi manusia, bila datang kajian tentang apa, dia akan jadikan Darwinism, evolution sebagai dia punya worldview untuk mengkaji benda itu. Ya? Maka psikologi manusia itu pun dikaji berdasarkan manusia itu otaknya dulu berkembang daripada sekian. Kalau tidak, apa makna hari ini orang di barat menuntut supaya janin dibenarkan untuk digugurkan? Mai mana pernyataan Richard Dawkins bahawa janin itu lebih kurang kemanusiaannya berbanding seekor babi. Ya? Maksudnya seekor babi lebih banyak nilai kemanusiaan. Kita tak boleh bunuh dibanding dengan janin dalam perut mak. Apa jenis pemikiran dia pakai ni? Based on teori Darwin yang melihat manusia itu dengan binatang, dengan amoeba ke dengan apa benda semua adalah sama, tidak ada beza, tidak ada manusia, tidak ada special place. Sama saja kita dengan pokok. Mana golongan yang hari ini nak kahwin dengan pokok, dengan tanah di barat sekarang wujud. Ya? Golongan yang nak kahwin dengan alam semula jadi, dia kahwin dengan pokok, kahwin dengan tanah. Lepas itu kita ingat, kita dengar orang kahwin dengan hologram dah macam pening lah. Rupanya ada lagi pening. Kan? Mana kesimpulan yang dapat ni adalah based on this kind of paradigm. Okay. But we can't work in the opposite direction using the science to evaluate of our metaphysical belief in any direct way. Maksud dia metaphysical. Dia adalah pre-assumption, predisposition. Okay. Yang akan, so dia tidak akan. Jadi sebab itulah kita nak kena sumber pre-assumption. Inilah yang kita akan petikaikan. So dia ada sources dia yang betul, iaitulah wahyu. Tapi orang barat dia tidak beriman dengan wahyu. Itu masalahnya. Dia nak buat kajian sains, dia kata dia objektif sebagainya, itu pembohong. Telah dinafikan oleh falsafah sains bahawa kajian sains tidak mungkin akan bersifat objektif. Kerana kod mana pun dia tak boleh lari daripada pre-assumption, predisposition, metaphysical foundation and basis yang menjadi asas kepada apa jua kajian fizikal. Ya. Jadi kita nak kena pastikan sumber ambilan kita kepada metafizik ini adalah betul. Okey. Dan masalah yang kita hadapi sekarang ini adalah bukan berkaitan dengan sains sangat, tetapi lebih kepada golongan scientism, masalah scientism. Scientism ialah mereka yang percaya sains boleh menyelesaikan semua benda. Sains yang menentukan. Ya? Tengok macam bila jadi kes COVID-19.
berlaku pertarungan dua kamp. Kamp yang melihat apa saja yang saintis cakap, kerajaan hanya perlu bertindak mengikut apa yang saintis bagi, tanpa mengambil kira ahli ekonomi, tanpa mengambil kira. Bagi mereka sains adalah mutlak tinggi. Ini adalah saintism. Sedangkan sains tidak mempunyai semua jawapan. Okey? Sains tidak boleh bagi orang makan. Ya? Sains tidak boleh menghasilkan ekonomi. Semata-mata dengan sains sahaja. Dengan you punya kajian sains, tidak. Kan? Perlu juga sudut pandang ahli ekonomi, sudut pandang ahli agama. Jadi samalah makcik yang petikai khitanul inas, khitan wanita, itu juga dia ada unsur-unsur saintism. Seolah-olah apa yang sains kata sahaja yang betul. Dan kita tak perlu ambil kira yang lain. Ilmu ini sumber dia hanya kajian kajian saintifik yang moden, yang barat ini. Bukannya kajian saintifik dengan makna universal, kajian saintifik dengan makna global. Ini masalah. Okey, apakah religion pula? Kita nak masukkan dalam konteks kita ni adalah Islam lah. Tapi yang kita maksudkan dengan agama Islam di sini ialah usuluddin, macam kata Syekh Al-Hajjawi. Ya. Yang dikatakan macam itu ialah usul, itulah Quran Sunnah. The sources of the religion, itulah the revelation. Fakta yang terkandung dalam Quran dan hadis Nabi SAW yang dianggap bercanggah dengan penemuan saintifik moden. Tapi kita kena ingat Islam ni dia ada beberapa ciri-ciri yang special. The sources of Islam, Al-Quran and Sunnah, contain many logical arguments and proof for establishing the faith. Pertama sekali, Al-Quran dan Sunnah tak sama macam Bible yang telah diselewengkan, yang ada di tangan orang Kristian, orang Yahudi. Seorang Kristian, mereka ada dua bentuk pengajian akidah. Satu dia panggil systematic theology, dengan satu lagi ialah natural theology. Dalam Islam tidak ada this kind of dichotomy. Okay. Pecahan dua macam ini tidak wujud dalam Islam. Kerana bila datang dalam isu akidah, Tuhan sentiasa bila bercakap tentang kewujudannya, keesaannya, kekuasaannya, kebijaksanaannya, even kewujudan hari akhirat, Tuhan sentiasa mendatangkan bukti yang bersifat akliyah, yang bersifat hissiyah, yang bersifat fitriyah. Ini datang. Al-Quran tidak pernah cakap percaya ada syurga, percaya ada neraka. Tidak cukup begitu. Al-Quran datangkan bukti fizikal kewujudan syurga dengan neraka. Allah Ta'ala bawa Nabi Muhammad SAW pergi tengok syurga dengan neraka. Ya? Bila Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita ada azab kubur, tidak cukup sekadar Nabi beritahu dalam kubur kamu akan diazab. Tidak. Tiba-tiba satu petang, sahabat tengah duduk dengan Nabi, dengar bunyi orang menjerit. Oh, terkejut sahabat, mana main bunyi menjerit teruk sangat ni. Nabi kata, Yahudun tu'azzabu fi quburiha. Orang Yahudi tengah diazab dalam kubur. Tuhan bagi dengar bukti empirical. Orang azab kubur tu memang ada. Kan? Memang sungguh. So azab kubur dalam Islam adalah scientific. In a universal context. Sains dengan makna universal, bukan makna global. Syurga neraka telah dibuktikan secara empirical. Proven. Telah dibuktikan. Ada orang dah pergi tengok syurga neraka. Ya? Nabi kita Muhammad SAW. Kan? Jadi itu kita kata, bila Tuhan nak buktikan kewujudan dia kepada makhluknya, Tuhan tidak sekadar datangkan Rasul, Rasul tu kata ada Tuhan. Macam Rasul kata ada Tuhan? Dengan experience. Dia telah berpengalaman. Tuhan bercakap dengan Nabi Musa. Tuhan bercakap dengan Nabi Muhammad SAW pada malam Mi'raj. Ya? Tuhan bagi mukjizat para anbiya membuktikan dia memang wujud
Allah Ta'ala itu wujud. Ini banyaklah. Jadi Islam dia bersifat sentiasa membuktikan usul akidahnya itu sentiasa terbukti secara empirik dan secara saintifik. Faith in Islam has always been founded on reason and logic. Allah commanded us to think and to use our intellect and reason. Bahkan Allah Ta'ala menganggap abandoning reason is considered an astray from the right path and condemned. Tidak. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Allah mencela orang yang tidak guna akal, pendengaran. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Masuk neraka sebab tak guna akal. Nah, kalau guna akal tak masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi ini. Jadi nature Islam dia adalah true, benar, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Sebabkan dia datang daripada Tuhan yang Maha Benar, maka Islam sebenar dan kebenarannya bersifat universal. Universal truth. Reasonable dan fitrah. Kan? Fitrah. Sesuai dengan kecenderungan asal manusia. Jadi ini adalah akidah Islam. Ya. Jadi macam mana akidah yang macam ini boleh berlawan dengan kajian empirik? Tidak. Islam tidak pernah menolak kajian empirik. Islam menyuruh afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Maksud kata dalil kedudukan Tuhan itu terbahagi kepada dalil afaq, dalil anfus, bukti kejadian dalam kejadian alam dan bukti pada diri sendiri. Didik anak-anak kita belajar sains alam tentang miracle of body, miracle of cells. Dalam kejadian manusia itu ada miracle, ada kehebatan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita dah faham ini tabiat agama Islam, ada tak berlakunya pertentangan di antara Islam dengan sains? So kita kata, kalau kita masukkan sains dengan universal sains yang mengiktiraf semua sumber-sumber ilmu secara akal, sumber hawas, panca indera dan apa yang terdiri daripada keduanya, iaitulah khabar, seperti khabar yang telah di-establish oleh ulama Islam. Ya. Walaupun hawas, panca indera ni adalah sumber pertama untuk kita dapat ilmu, tetapi dia tidak berhenti dekat situ. Selepas hawas, kita ada akal. Dan akal itu pula akan dibimbing oleh wahyu, perkhabaran. Ini semua adalah sumber ilmu yang mesti bergabung untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat universal truth. Kan? Tapi kalau kita masukkan sains itu adalah global science yang dipahami dengan makna modern western science, ya, dia akan ada areas of conflict yang kita akan sebut nanti. So kita tengok di barat, dia ada beberapa tipologi dalam mereka menjelaskan hubungan sains dengan agama. Sama ada di pendapat yang pertama ada berkata konflik. Agama dengan sains ni hampa kena pilih salah satu. Dan ini banyak yang dipegang oleh golongan New Atheism lah. Tokoh-tokoh mereka yang ganas, yang militant atheist. Na'udzubillah min zalik. Yang mana bagi mereka salah satu mesti akan kalah. Dan kebanyakan New Atheist menganggap yang kalah tu agama lah. So yang kita adanya sains, kita akan lama-lama kita boleh buang agama. Na'udzubillah min zalik. Kemudian dia ada kaedah sebut norma. Norma ni non-overlapping magistria. Yang ni sains dengan agama tidak bertindan. Dia berjalan di dua arah yang berbeza, di dua lorong yang berbeza. Bahkan
ke dua destinasi yang berbeza. So dia tidak akan bertemu. Dia nak bergaduh macam mana? Mereka ni jalan lain. Agama jalan ni nak pergi ke tempat lain. Sains jalan ni nak pergi ke tempat lain. Tidak ada langsung. Nama dia normal. Juga yang ini dipegang banyak orang agnostik lah. Orang yang tak ambil kisah tentang agama. So bagi dia, agama menjawab different set of questions dan agama itu ada different set of aims, different set of goal and different destination dengan sains. Ya. Ini pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga ialah dialog. Dialog ni dia macam normal. Dia kata agama dengan sains ada lapangan yang berbeza. Tetapi mereka ni menuju ke satu destinasi yang sama, iaitulah membawa kepada kebenaran dan mereka saling bantu-membantu. Jadi dia kata agama menjawab. Contoh dia bagi contoh kita. Ya. Kita masak ayak, kita panas. Sains menjelaskan kepada kita macam mana ayak tu jadi panas, boleh rebus. Tapi agama menjawab kenapa orang tu masak ayak. Dia kata gitu. Sedua soalan ni tidak kontradik, bahkan dia saling membantu kita untuk memahami kejadian itu dengan lebih sempurna. Berbanding kalau kita hanya tahu kenapa dia masak ayak sahaja atau kita hanya tahu macam mana ayak tu boleh masak sahaja. Dengan mengetahui kenapa dia masak dan macam mana ayak itu boleh masak, kita akan mendapat the whole picture of the event. Tapi agama soalan dia lain. Soalan lain. Dia panggil dialog. Integration lebih lagi. Dia kata sebenarnya agama dengan sains ni ada pertindihan. Kita kena gabungkan. Agama juga membawa cerita tentang kejadian manusia. Jadi bukan sains sahaja. Tapi macam mana kita nak integrasi? Masalahnya integrasi di sisi orang barat ialah dengan sebenarnya dia mengorbankan agama dengan menggunakan kaedah takwil. Dan integration ini ialah apa yang dipakai oleh ahli kalam dan ahli falsafah dahulu dalam menghadapi persoalan akal dengan nakal. So mereka kebiasaannya akan mengorbankan pihak nakal, pihak agama. Agama yang kena takwil nasnya. Maka ditakwillah penciptaan Adam itu supaya selari dengan teori Darwin dan sebagainya. POMA ni partial overlapping magistral. Dia kata agama dengan sains dia tak bertemu semua, tapi ada titik yang dia bertindih. Dan ini lebih dekat dengan pendekatan Islam sebenarnya. Maksudnya ada ruang, kalau kita buat dua bulatan, maksudnya di tengah-tengah tu ada part yang bertindih dan ada part yang memang hak agama, ada part yang memang hak sains. Yang Tuhan tak jelaskan secara terperinci. Kerana Quran bukan kitab untuk ajak kita cara buat ubat, cara tidak. Ya. Tapi mana yang agama dah terangkan, kita kena terima. Ya. Dan apa yang bercantum antara agama dengan sains tidak akan berlaku percanggahan. Tidak akan berlaku percanggahan. Dan umat Islam dalam masalah ni dia ada beberapa approaches. Approaches yang paling famous sekali ialah Bukhariism yang dibawa oleh Maurice Bucaille. Yang kemudiannya mengasaskan gerakan apa? I'jaz ilmi. Ya. I'jaz ilmi ni tidak salah sepenuhnya, tapi kena ada dawabitnya. Masalah dengan Bukhariism, kadang-kadang golongan yang mengikut manhaj Maurice Bucaille ini, dia percaya bulat-bulat apa sahaja yang dia tidak mengkaji langsung tentang sains. Ya, dia tidak tahu tabiat sains. Bahawa sains itu bersifat dhanni, bukannya qat'i. Kemudian dia akan berusaha mencari ayat dalam Quran yang support teori sains. Even teori Big Bang pun nak cari ayat Quran mana sebut Big Bang. La ilaha illallah. Big Bang itu bukannya observable facts. Itu hanyalah philosophical facts. Hanyalah hipotesis, hanyalah teori.
Bukannya qat'i, dhanni. Kan? Tak payahlah nak paksa ayat Quran kata ni, Quran kata ni. Quran dah sebut pasal Big Bang. La ilaha illallah. Ni masalah golongan bukanisme. Kita tak menafikan ada dalam Quran ayat yang menceritakan kepada kita kejadian alam yang manusia mungkin tak pernah tahu lagi sebelum itu. Telah disebut. Contoh yang paling jelas ialah proses pengembangan janin. Kan, janin. Ini jelas. Tapi kerana janin itu memang alam ghaib. Alam ghaib. Kita tidak ada akses untuk tahu kejadian. Alam janin ni alam ghaib. Ya. Macam alam kubur. Ya. Sains hanya boleh tahu setelah satu tempoh yang lama. Ya. Barulah kita boleh tahu janin tu apa semua. Ya. Itu pun tak semua. Kan? Sains tidak boleh bagi kita waktu yang tepat bila anak itu akan dilahirkan, pukul berapa. Tak boleh bagi yang tepat. Antara pendekatan yang famous dan ini mudah untuk orang awam dan dia pendekatan yang baik, tapi dia bukan pendekatan yang menyeluruh. So vocalism kita tak menafikan ada, tapi kena guna dengan berhati-hati dengan dawabitnya yang telah dibahaskan oleh para ulama. Historical lebih kepada cerita Islam yang asaskan itu, asaskan ini. Ini bagus untuk menimbulkan kesedaran bahawa Islam sebenarnya sudah pun mendahului dalam, tapi dia lebih kepada teknologi lah. Teknologi ulama Islam zaman dulu mana saintis Islam yang mula-mula buat robot, mula-mula terbang, apa semua dalam medical, ya. Mana Islam tidak pernah menyekat kebebasan pengkajian sains. Ya. Technological. Technological ni maknanya lebih kepada pendekatan dia nak tunjuk Islam ni tidak anti-sains dengan cara menggunakan teknologi. So kata tak ada Islam tengok kita pakai kereta api, kita pakai tapi kita kena faham sains dengan teknologi walaupun nampak sama tapi dia ada beza. Sains adalah teori-teori yang kadang-kadang membentuk teknologi. Kadang-kadang dia tidak ada. Dia tidak membentuk teknologi, dia membentuk pemikiran, dia membentuk worldview. Okay? You see? Teori Darwin tidak membentuk teknologi. Tapi dia membentuk worldview. Ya? Tidak ada teknologi yang dibina daripada teori Darwin. Betul tak? Tapi teori Darwin membentuk banyak worldview. Mempengaruhi cara orang faham tentang psikologi manusia, tentang kedudukan manusia dalam alam ini, fahaman mereka terhadap Tuhan, fahaman mereka terhadap penciptaan alam. Ya? So dia ada kesan yang sangat besar dari sudut akidah. Ya? So bukan semua sains itu teknologi. Ya? Walaupun tak nafi, bila sains itu salah, kadang-kadang teknologi pun masalah juga. Ya? Macam isu yang berlaku di barat sekarang ni, masalah ya bila dispenser untuk hand sanitizer di barat berlaku kan, bila suar tangan, kalau orang negro, orang kulit hitam suar tak detect, dia hanya detect tangan kulit putih kan. Ada isu lah kan. Philosophical epistemological ini adalah pendekatan yang terbaik yang sepatutnya yang digagaskan oleh ulama-ulama moden Islam macam Syed Naqib, Ismail Faruqi, ya. Ini yang kita gagaskan bahawa approach yang betul kalau kita nak mengharmonikan agama dengan sains, kita nak mengembalikan sains barat ini kepada jalan yang betul, ialah kita kena pergi kepada dia punya epistemologi. Ya.
Sebab ini adalah area of conflict. Yang pertama adalah epistemology. Kita dah sebut tadi dari sources of knowledge. Bila sains itu hanya menghadkan sumber ambilan ilmu daripada satu arah. Kemudian method kepada satu method sahaja. Jadi kita kena balik kepada Islamic classification of knowledge. Kena lihat klasifikasi knowledge akan memberikan kita kepelbagaian sumber ilmu dan kepelbagaian metodologi dalam mengkaji satu ilmu mengikut kelas-kelasnya. Ya. Dan semuanya adalah sains. Kita tak boleh hadkan natural science saja sains. Ya. Gitu. Kemudian epistemologi akan bawa kepada isu ethics, values, nilai-nilai. Ya, apa tujuan sains? Adakah tujuan sains ni untuk mengaut kekayaan? Jadi bila buat vaksin tu simpan dulu. Jangan keluar awal-awal. Biar orang semua sakit banyak-banyak dulu kah? Kan ataupun bila vaksin yang kita buat kita jual, kita paksa orang. Vaksin yang negara lain buat, tak apa nanti dulu. Lepas penyakit ni dah habis baru kita lulus dia punya patent. Jadi rugilah. Kan? Jadi, tujuan apa sains itu? Buat bom untuk musnahkan orang. Kan? The use of penggunaan. Sains macam mana guna? Guna untuk kebaikan, keburukan. Kan? Awak pergi jumpa virus yang dah beku mati di Siberia mana. Gigih duk buat main cayakkan balik. Apa-apa, tak payah. Biar dia mati ya. Kan? Persoalan ethics, values, penggunaan. Ya? Jadi bekat rapat dia adalah kesinambungan daripada masalah epistemologi sebenarnya. Kan? So macam mana the process of Islamicization of science? Pertama, the Tamian formula of reconciliation between reason and revelation. Ini yang kita cadangkan. Selaku pengkaji, saya mencadangkan. Dan ini kita dah boleh rujuk balik saya punya kertas kerja. Konstruksi falsafah sains Islam menerusi Ibn Taymiyah. Kan? Itu kertas kerja yang kita bentang di seminar baru-baru ni. Ada dah diletakkan dalam channel Telegram. Boleh rujuk sekali dengan link dia. Link pembentangan dia. Dan juga kertas kerja itu boleh di-download. Itulah kita nak menggunakan apa yang Ibn Taymiyah telah formulasikan dalam Dar'ut Ta'arud baina naqli wal aql untuk kita boleh meletakkan satu garis panduan formulasi bagaimana saya juga yang sedang kita usahakan dalam tesis untuk meletakkan garis panduan dalam menghadapi percanggahan itu dengan konsep yang sama dipakai oleh Ibn Taymiyah dalam mengharmonikan antara nakal dengan akal. Dan ini adalah the best way yang ada berbanding dengan apa yang telah diutarakan oleh ahli kalam dengan ahli falsafah. Sekarang kita saintis Islam sama ada menggunakan approach yang dibawa oleh ahli kalam, kanun kulli, yang tentu mengorbankan banyak janib nas wahyu ditakwil untuk memuaskan nafsu teori sains. Dan teori sains terus menang walaupun dia zanni, tapi dia terus dianggap qat'i. Ya. Dan ini kita dapat tengok pada sisi golongan yang mengikut manhaj Bukhailism. Ya. Dan kita ada golongan yang menggunakan formulasi Ibn Sina dan sebagainya, especially mereka yang nak membenarkan juga teori Darwin dan sebagainya, mereka akan takwil ayat. Ini tidak betul. Tidak betul. Sedangkan sepatutnya kita melihat dalil, tak kiralah kok mana pun ilmu ini nas syarak dengan penemuan akal, penemuan empirik yang perlu dinilai adalah dari segi qat'i dengan zanninya. Ya. Dan setiap cabang ilmu itu ada bidang yang qat'i, ada bidang zanni. Nas Quran ada qat'i, ada zanni dalalahnya. Sains penemuannya ada yang qat'i, ada yang zanni. Maka mana yang qat'i lah yang didahulukan. Adapun qat'i dengan qat'i tak mungkin berlaku percanggahan. Kalau berlaku percanggahan qat'i dengan qat'i itu bohong. Itu tak akan berlaku percanggahan qat'i dengan qat'i.
kaedah takwil, ya, macam mana dawabit takwil yang betul yang diletakkan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah, masalah majaz, masalah philosophy of language, masalah theory of existence, wujud, ya. Dan Ibn Taimiyah macam kita tahu, beliau adalah ulama Islam yang mengangkat tinggi kedudukan sains empirik, bahkan dalam ilmu-ilmu agama, bahkan dalam teologi beliau teraskan, bahkan Ibn Taimiyah kita boleh namakan dia sebagai ahli falsafah realis, Islamic realist, ya. Bahkan ada yang menyebut dia sebagai Islamic materialist, ya. Walaupun istilah itu diperdebatkan dengan hangatnya sekali, tapi itu asalkan dalalahnya, mafhumnya adalah sahih, tidak ada masalah, ya. Jadi ini yang kita kena, sebab tu kita pilih Ibn Taimiyah itu, bukan kerana kecenderungan aliran semata-mata, ya. Jika ada reason yang bersifat logik dan reasonable. Demikian juga kita tak boleh mengenepikan the findings of Islamic theologians and philosophers, ya. Ulama ahli kalam, mereka ada banyak penemuan-penemuan, kajian-kajian sains. Kajian sains mereka tidak kita nafikan. Yang jadi isu yang Ibn Taimiyah kritik ahli kalam ialah pada mereka menjadikan penemuan sains mereka yang bersifat zanni mengatasi ataupun ditakwilkan nas agama untuk membenarkan mereka punya finding yang bersifat zanni itu. Itu yang jadi masalah. Tapi kita tak boleh menafikan ada findings mereka itu yang bermanfaat, yang lebih reasonable berbanding findings yang dibuat oleh ahli saintis moden barat hari ini. So kita tak boleh anggap apa saja yang saintis Islam dahulu buat ataupun penemuan-penemuan mereka yang bersifat metafizik adalah kolot. Tidak betul, ya. Kita perlukan integration of knowledge, ya. Mesti berlaku integrasi macam kita sebut tadi. Tidak boleh lagi sains itu dipandang satu arah sahaja, satu metodologi sahaja. Ya, mesti ambil kira semua sumbernya, mesti ambil kira semua metodologi yang berbeza bagi setiap cabang dan kelas sains itu. Dan ini penting, kita mesti sematkan Islamic worldview ke dalam sains, ya, supaya sudut pandang melihat sains itu adalah Islamic worldview, tauhidic worldview. Applying Islamic ethics, nilai-nilai Islam, etika Islam sekarang ini dibahaskan, ya, akhlak Islam, ya. Jadi supaya sains itu jelas. Dan ini adalah natijah apabila kita menggunakan Islamic worldview, maka Islamic ethics ini akan teraplikasi dalam sains. Dan relevantization of Islamic knowledge. Ini penting. Demikian juga ilmu-ilmu Islam juga kita tak nafikan telah berlaku dalamnya pencemaran, fahaman-fahaman khurafat daripada ajaran-ajaran sufi yang karut ke, daripada ajaran ilmu kalam yang tersilap ke, apakah yang kadang-kadang disangka ini agama. Kemudian daripada hadis-hadis palsu, riwayat-riwayat yang tidak sahih, lalu disangka ini agama. Lalu dia kata, tengok, lawan. Sains lawan dengan agama. Padahal nas yang dia pakai itu nas palsu, atau hadis tu hadis yang tidak sabit. Jadi perlu kepada relevantization of Islamic knowledge, tajdid, islah, ya. Itu. Suka nak quote kataan Al-Pasalan Acik Jet ni. Dia kata, unfortunately today Muslim scientists are trained in a Western global scientific tradition through which they acquired this approach and methods together with its secularistic values without even noticing them. As a result, they are unable to develop an Islamic approach in their scientific activities. In fact, many Muslim scientists with this global approach do not even realize that what seems to be global in this age is not necessarily universal, and as such, they cannot distinguish between what is global and what is universal. Consequently, if they remain loyal to their religion, then they think that the Islamic perspective in scientific enterprise merely consists of performing their religious duties such as the salah, fasting, and the moralities. In this way, they think that as long as they believe in Islam and perform these duties, then they are good Muslim scientists, no matter how they practice science, whether with a Western understanding or as a globally widespread scientific mentality.
They do not realize that this contemporary scientific culture is disruptive to the Islamic foundations of the philosophy of science. Jadi, benda yang ramai orang yang mendakwa diri mereka sebagai saintis Muslim tidak sedar. Ya, dan dia ingat dia saintis Muslim tu maknanya sekadar dia pakai tudung, tapi bila dia bercakap yang keluar tu ialah bukannya saintis Muslim, yang bercakap tu ialah Darwin, yang bercakap tu ialah siapa-siapa manahala, ya, yang tidak mewakili Islam pun. Ya, tengok macam yang kes khatan perempuan tu kan. Dia ingat dengan dia pakai tudung apa semua dia saintis Muslim lah. Dia ada hak lah nak cakap. Mungkin kalau geng feminis apa semua cakap, kita tak ada cam. Tak payah berselindung di sebalik kerubung. Ya. Kau bercakap yang kita dah tahu dah apa yang keluar daripada mulut kau tu bukan dia Islamic science. Kan? Ini adalah pandangan saintism yang perpahaman sains saja, sains barat moden saja yang betul. Menolak konsep fahaman wahyu dan sebagainya. Allahul musta'an. So itulah yang kita nak establish, yang kita nak lihat pada siri kali ini. Mudah-mudahan yang disampaikan itu memberi manfaat kepada semua dalam tempoh yang agak terhad ini. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat memberikan kita sedikit sekilas pandang tentang isu ini. Untuk masuk ke dalam yang lebih itu perlukan kuliahan yang lebih khusus, tapi kita just nak bagi tahu bahawa memang ada perkara-perkara yang perlu diperbaiki. Ya, dan kita kena kita kena faham bahawa pendekatan ilmu usulul fiqh yang dibawa oleh para ulama Islam kena faham. Contoh, nak bagi contoh ya. Sekarang ni antara isu yang orang duk play. Bumi. Kan dia berkata bulat ke mendatar ke? Hakikatnya tidak ada nas yang qat'i. Kan? Nas yang qat'i yang mengatakan bumi ini datar atau bulat. Kalimah al-ard yang datang dalam Quran, Tuhan tidak pernah cerita pasal al-ard dengan makna the whole planet Earth. Kalimah al-ard digunakan dalam Quran hanya untuk muqabil, sama ada gunung ataupun lautan, ya, yang bersamaan dengan makna al-bar, daratan, tempat yang kita. Contoh dalam kata afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, unta, wa ila as-sama'i kaifa rafa'a, langit, wa ila al-jibali kaifa nusibat, wa ila al-ardi kaifa sutihat. Bumi yang dibentak, mana bumi di sini? Sedangkan bumi di sini lawan kepada jibal. Wa ila al-jibali kaifa nusibat, dan tidakkah mereka lihat kepada gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. So maksud ard di sini bukannya bumi, planet itu. Maksudnya ialah yang lawan kepada gunung lah, bukit, iaitulah dataran yang kita berjalan di atasnya, yang memang dia mendatar. Itu betul lah. Kan? Bila dia berkata bumi tak bergerak, datang dalam ayat Al-Quran, Tuhan kata dijadikan al-ard itu qararan. Sedangkan kata Ibnu Katsir rahimahullah, ard di sini lawan kepada, muqabil kepada al-bahr, laut. Maksud ayat ini ialah Tuhan jadikan daratan itu tetap tidak bergoncang-goncang walaupun dia duduk di atas laut, walaupun dia dikelilingi oleh laut. Bukan cerita pasal the whole planet itu tidak berputar atau tidak berpusing. Itu tidak ada dalalah yang qat'i daripada Quran. Kan? Al-Quran tak cerita hal tu. Kan? Dan juga sains yang mengatakan bumi berpusing, tak pusing, heliocentric, geocentric, ini bukannya qat'i juga. Dia hanyalah mathematical calculation. Sebab sains moden menyedari hakikat bahawa kejadian alam ini bukan lagi sesuatu yang observable, tetapi dia adalah calculated, boleh dikira. So mana yang paling reason, yang paling reasonable dengan kiraan, itulah kita pakai. Itu yang akhirnya Einstein punya style untuk menjustifikasikan sesuatu sebagai saintifik atau tidak saintifik. Akhirnya dia balik kepada mathematical logic. As long as kita boleh buat persamaan matematik daripada teori yang kita pakai, logik lah dia kata, sains lah. Kalau persamaan tu tak keluar, tak sains lah. Kan? Tapi waktu Einstein kata, kan, kalau kiraan persamaan matematik itu tepat,
maka dia tidak real, dia kata. Kalau dia real, dia tidak akan tepat. Nampak tak? Dia sentiasa relatif. Kan? Pasal ilmu manusia tentang alam, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Ta'ala tidak sengaja, bukan saja-saja nak menafikan kita tidak ada ilmu. Ilmu yang dinafikan di sini adalah ilmu qat'i. Ilmu qat'i. Ilmu kalau tidak datang daripada Allah Ta'ala, dia tidak akan jadi qat'i. Tapi bukan bermakna kita tak boleh berpijak kepada zanni. Ada zanni yang boleh pakai. Nah, untuk dalam sains kita ada Bayesian dalam epistemologi. Itu telah dipakai oleh ulama Islam. Dan masalah darjat qat'i zanni, ya, perbezaan zanni dengan waham dengan syak apa semua ini sudah ada dalam epistemologi Islam. Kan, bukannya diasaskan oleh Padri Bayesian tu apa semua. Kan? Dalam Islam sudah lama dipakai. Kenapa kita tidak melihat kepada sumber-sumber Islam, kepada kitab-kitab usulul fiqh yang merupakan hakikatnya dia adalah kitab epistemologi Islam. Kan? Jadi ini perkara yang kita kena nilaikan semula. Jadi kita kena lihat, ya, dalalah nas. Jangan sampai kita menuduh nas dengan benda yang tidak ada. Jangan kita menceroboh maksud Tuhan apa yang Tuhan tidak maksudkan. Ini bahaya. Lalu kita menganggap kita salafi, kita ahli sunnah wal jamaah, orang lain tak ahli sunnah wal jamaah, ahli bid'ah, padahal kita sudah buat bid'ah yang cukup besar dalam mentafsirkan Quran. Na'udzubillah min dzalik. Jadi juga benda yang kita kena berikan tanbih dan perhatian. Ya. Jadi itulah masa kita pun dah lebih. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat manfaat kepada semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.